اللهم أنت ربي لا يغفر الذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأتمان الأكملان، صلاة وسلاما على حبيب الله وحبيبنا سيدنا محمد ابن عبد الله العربي القرشي الأمي وعلى آله وصحبه والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون رضي الله من دعا بدعوته واستنى بسنته ومن اهتدى بهديه وجاهد بجهاده إلى يوم اللقاء والحشر والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku sempurnakan bagi kamu nikmatku ke atas kamu. Aku redha hanyalah Islam sebagai cara hidup untuk kamu. Sadaqallahul azim. Yang saya kasihi pengurusi masjid Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang Rusila, seluruh pimpinan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, masyarakat setempat dan seluruh pelajar Ma'had Darul Quran. Pertama sekali kita rafakkan setinggi rasa syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Qaddarallahu ma sya'. Ketentuan pada malam ini, bertemunya kita malam ni tidak lain tidak bukan adalah kerana ketentuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini setelah menunaikan salat maghrib secara berjamaah, itu menjadi tanda Allah mudahkan kita untuk buat perkara yang baik, dan tanda orang yang dikasihi oleh Allah, Allah mudahkan dia buat baik, dan tanda orang itu ahli syurga, Allah mudahkan dia buat amalan ahli syurga. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap manusia itu dipermudahkan baginya untuk melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Allah pada hari kiamat untuknya. Kalau kita ditakdirkan ahli syurga, Allah mudahkan kita buat amalan ahli syurga. Dan kalau kita ditetapkan ahli neraka, wal'iyazubillah, Allah mudahkan kita buat jahat. Jadi duduk dalam majlis ilmu ni salah satu amalan ahli syurga. Mudah-mudahan kita digolongkan dari kalangan mereka yang dimasukkan ke dalam syurga Allah, kerana Allah redha pada kita.
Bagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tad'u ajnihatahum li talibil ilmi ridan bima sana'a. Sesungguhnya malaikat menaungi sayap-sayapnya kepada mereka yang duduk mengendah diri dalam majlis ilmu agama Allah, ridan bima sana'a, tanda malaikat redha apa yang kita buat. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, la yaliqu bi an ajlisa amamakum fi hadzal makan fi hadzal lail. Sebenarnya tidak layak untuk saya duduk di hadapan ini. Sepanjang saya mengajar, sepanjang saya berdakwah, tidak pernah saya rasa apa yang saya rasa malam ini. Duduk di meja timbalan Ketua Kesatuan Ulama Sedunia, guru kita semua, murabbi bagi ummah, bahkan seluruh manusia yang mengenalinya, iaitulah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang hafizahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya dan Allah memberi taufik dan hidayah serta kekuatan untuk Tuan Guru terus memimpin umat Islam ke arah matlamat paling besar kita, tuan-tuan sekalian. Waridwanullahi akbar, redha Allah itulah matlamat paling besar untuk kita kejar saat nyawa di kandung badan, selagi mana tidak mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca awal tadi, ayat yang sering dibaca oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, sering diulang-ulang. Ada orang marah, dia kata mengajam dia tula je. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran dan hadis memang sifatnya berulang-ulang. Al-Quran mana ada tambah 30 juzuk tu lah tuan-tuan, mana ada tambah. Ya, orang tambah juzuk, bukan juzuk, tambah satu huruf, kufur. Maka berulang 30 juzuk itulah Al-Quranul Karim. Nama lain bagi Al-Quran, Az-Zikr, yang mengingatkan manusia. Maka tuan-tuan, diulang-ulang Al-Quran itu bagi mengingatkan manusia yang mudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca tadi daripada suratul Maidah, ayat yang ketiga yang masyhur. Sebagian ulama menyatakan ayat inilah ayat paling akhir yang diturunkan. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyatakan ayat paling akhir, ayat satu lagi, ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Namun ayat yang kita baca malam ini suatu ayat yang perlu kita fahami dan tadabbur. Ia diturunkan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah dalam peristiwa agung Hajjatul Wada'. Dalam peristiwa agung Nabi menunaikan haji perpisahan, haji paling akhir, yang dilangsungkan 3 bulan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa haji Hajjatul Wada', pada satu ketika sedang manusia berkumpul di padang Arafah, disebut antaranya oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri rahmatullahi ta'ala alaihi dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Katanya, faqama fihim khatiba, Nabi bangun menyampaikan khutbah, lalu disampaikan beberapa pesanan yang penting. Setelah habis khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat yang saya baca tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina.
Hari ini telah sempurna bagi kamu agamaku untuk kamu, dan telah sempurna nikmatku untuk kamu, dan aku hanya redha Islam menjadi cara hidup untuk kamu. Tuan-tuan, ayat ini diturunkan setelah Nabi selesai berkhutbah, yang saat itu ada sahabat Nabi yang menangis teresak-esak kerana menjangkakan inilah ayat paling akhir, dan inilah juga petanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan balik pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar menangis, tuan-tuan sekalian, saat mendengar ayat ini. Lalu Nabi bertanya pada Umar, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai Umar? Lalu kata Umar, setelah datangnya kesempurnaan, maka akan datang setelah itu kekurangan. Apa yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar? Makna kesempurnaan, sempurna sudah Al-Quranul Karim setelah turun ayat tadi. Apa yang dimaksudkan kekurangan selepas daripada kesempurnaan? Maka apabila tutup Quran, ayat Quran paling akhir sudah turun, maka tutup Quran, maka tiada lagi tugas bagi Nabi SAW, menandakan Nabi bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebabkan Umar menangis. Maka kata Nabi, benarlah telahan ataupun anggapanmu wahai Umar. Maka 3 bulan selepas itu berlakulah peristiwa besar, peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan rahmati Allah, dalam ayat ini Allah menegaskan bahawa secara hidup yang Allah terima satu saja, iaitulah al-Islam. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa yang memilih selain daripada Islam sebagai cara hidupnya, fala yuqbala minhu, Allah selama-lamanya tidak akan menerima, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pada hari kiamat mereka ini tergolong dari kalangan mereka yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah subhanahu wa taala, Allah guna dalam ayat ini kalimah falan yuqbala, adatun nafyi. Adatun nafi, huruf nafi yang Allah Ta'ala guna dalam ayat ini kalimah lan, bukannya kalimah la, bukan juga kalimah ma, bukan juga kalimah lam, tapi Allah guna kalimah lan. Adik-adik tahu Quran mesti belajar, ya. Allah guna kalimah lan, lam, nun, lan. Maka kata al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, bila digunakan kalimah lan, selepas itu masuk kalimah fi'lul mudhari', maka ketika itu liifadatil abad ataupun liifadatil istimrar, memberi makna tidak yang selama-lamanya, bukan tidak yang berwaktu, tapi tidak yang selama-lamanya. Makna apa tuan-tuan? Kalau pilih cari hidup selain daripada Islam, Allah tak akan terima kita, tuan-tuan sekalian, buat selama-lamanya. Allah tak terima. Maka sebab itulah Allah turunkan al-Islam sebagai cara hidup yang paling sempurna dan nikmat yang paling sempurna untuk kita semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Namun apa yang menyedihkan kita, akhir zaman ni tuan-tuan sekalian, akan berlakulah satu keadaan umat Islam lari daripada ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekal Islam tinggal nama, isi kandung dan roh Islam ditinggal jauh-jauh. Kata Nabi, satakunu fi akhir zaman, akan berlaku akhir zaman, la yabqal Islam illa ismuh, tidak tinggal Islam itu kecuali tinggal nama, roh Islam. Perkara yang menjadi intipati Islam hilang daripada jiwa umat Islam, yang menyebabkan Islam jadi lemah, tuan-tuan sekalian. Dalam satu potong hadis yang panjang,
yang sering kita dengar tuan-tuan sekalian. Nabi menyebut yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan berlaku satu ketika Islam akan jadi agama yang lemah. Islam tu tak lemah, umat Islam lemah. Akan datang satu ketika, kata Nabi, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang suatu masa nanti, kata Nabi, umat Islam akan jadi barang yang dikejar, barang yang dituntut, golongan yang sangat dituntut untuk dibunuh, dihina, dipijak, dirogol, tuan-tuan sekalian. Kata Nabi seolah-olah kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seolah-olah Islam ni akhir zaman jadi bahan makanan yang dikerumuni oleh mereka yang sedang lapar. Kalau kita tengah lapar, apa ubat dia? Apa ubat dia tengah lapar? Makanlah. Obat tengah lapar ni makan. Tak usah telang lah Panadol ke, Actifah ke, tuan-tuan. Tak jadi. Tengah lapar, makan. Obat tengah mengatuk, apa ubat dia? Tidur. Faham Tengah mengatuk, tidur. Tengah lapar, makan. Maka Nabi kata akhir zaman kayak gini, umat manusia yang ramai yang tengah lapar mengerumuni satu hidangan makanan lalu makan dengan lahapnya. Yang lapar itulah musuh Islam. Yang dimakan dengan lahapnya, tidak bertindak balas, makan habis tuan-tuan sekalian. Hak dimakan itu umat Islam. Ini kata Nabi SAW. Maknanya apa? Lemahnya umat Islam. Orang boleh latah, boleh makan tanpa ada tindak balas. Kalau dulu tuan-tuan sekalian, umat Islam ni patang disentuh, umat Islam digeruni, umat Islam ditakuti. Satu ketika Nabi kirim utusan untuk jumpa dengan Raja Rom yang diperintah oleh Hercules ketika itu. Nabi hantar utusan untuk jumpa Raja Rom. Nabi hantar 2 orang ni, tuan-tuan sekalian, 2 orang hanya utusan untuk jumpa dengan Maharaja Rom ketika itu. Herakla, dalam bahasa Arabnya dipanggil Herakla, orang putih panggil Hercules. Untuk jumpa Maharaja Rom, 2 orang. Tapi Herakla mengantar 1 batalion askar untuk bertemu dengan 2 orang yang dihantar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu betapa takutnya orang kafir ketika itu bila dengar tentera Islam. Yang dihantar bukan tentera Islam, 2 orang utusan. Atau 2 utusan pun takut dah. Dan memang betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nusirtu birra'bi, ditolong umat Islam zaman dulu dengan satu perkara yang dipanggil ar-ra'bu. Apa makna ar-ra'bu? Rasa gerun, rasa takut, rasa haibat, rasa tak berani bila dengar umat Islam. Ini dulu tuan-tuan sekalian. Tapi akhir zaman kata Nabi, benda ni akan hilang, akan jadi lemah umat Islam. Seolah-olah hidangan yang dimakan dengan lahap, tak ada tindak balas, licin tuan-tuan sekalian. Maka ketika itu sahabat Nabi bertanya, awam min qillati nahnu yawma izin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bapa yang jadi siapa lemah gitu semua? Apakah kerana ketika itu kita ni umat Islam sikit ya Rasulullah? Apakah kita ketika itu sikit? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma izin katsir. Bahkan kamu ketika itu ramai, banyak. Yang menjadi antara jumlah paling besar atas dunia umat Islam 10 tahun lepas 1/3 dunia. Hari ini wallahu alam, kerana saban hari ada saja manusia di belah Eropah convert masuk dalam Islam. Jumlahnya ramai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail,
Tapi ramainya umat Islam akhir zaman, kata Nabi, ghusa'un ka ghusa'is sail, seolah-olah buih yang banyak di tepi pantai. Apa maknanya? Tak ada harga. Buih tak ada harga, tuan-tuan sekalian. Dijentik pecah, tidak jadi belong semula. Lepas jentik pecah, habislah dia. Dan tidak ada harga kalau dijual. Inilah tamsilan, perumpamaan yang diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat akhir zaman, lemahnya umat Islam akhir zaman. Lalu kata Nabi, kenapa jadi lemah begitu? Nabi menyambung hadis yang panjang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, kenapa jadi lemah Islam akhir zaman? Kata Nabi, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah cabut, Allah senjah, Allah hilangkan rasa hormat, rasa takut, rasa gerun dari kalangan jiwa umat Islam kepada orang Islam. Tidak ada rasa gerun dah. Tidak ada rasa takut dan hormat dalam jiwa orang kafir terhadap orang Islam. Apa sebabnya, tuan-tuan sekalian? Apa sebabnya? Sebab paling utama, kerana dalam jiwa umat Islam tidak ada lagi Islam. Sudah tidak ada roh. Yang ada syakal, jauharnya hilang. Yang ada syakal ni kulit Islam, jauhar isi kandung Islam sudah hilang, tuan-tuan sekalian. Akidah hilang, takwa hilang, iman tercabut, tuan-tuan sekalian. Kerana Nabi kata, la tanqudanna ural islami urwatan. Akhir zaman kata cabuknya ikatan tali Islam dari jiwa orang Islam, satu ikatan demi satu ikatan. Selepas tercabuk satu ikatan, tercabuk yang lain. Lepas cabuk yang lain, tercabuk yang lain. Yang pertama, kata Nabi, yang tercabuk dari jiwa umat Islam, al-hukmu. Yang cabuk yang pertama sekali, al-hukmu, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada hukum Allah, keyakinan kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman, cabut daripada jiwa umat Islam. Dan paling akhir, kata Nabi, ngelah sekali akan tercabuknya sembahyang. Sembahyang, orang Islam tak sembahyang, tuan-tuan. Dan memang saat berlaku kiamat kayak gini, akan berlaku suasana manusia sudah tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebut saat dilaungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, manusia akan bertanya, itu kalimah apa tu? Tanya kalimah apa? Tak kenal kalimah takbir, tak kenal laungan azan. Betapa jauhnya manusia daripada Allah ketika itu. Jadi tuan-tuan, nombor satu, al-hukmu, keyakinan kepada Allah, hukum Allah sudah hilang daripada jiwa umat Islam. Masuk, tuan-tuan, bila keluar keyakinan, keluar akidah, keluar iman, jiwa manusia ini tidak akan kosong. Jiwa manusia ini tidak akan kosong. Kalau ada iman, kufur tak boleh masuk. Kalau ada kufur, iman tak boleh masuk. Itu jiwa manusia. Maka bila telah tercabuk takwa, tercabuk iman, cabuk akidah, tuan-tuan sekalian, akan masuk penggantinya. Masuklah syirik, masuklah ghaflah, masuklah lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah umat Islam jadi lemah. Ketika itulah umat Islam dipijak, diratah, dirogoh, tuan-tuan sekalian, tanpa pembelaan. Tengok saudara kita keliling dunia ini, di Palestin beratus tahun, di Suria pertembungan sesama umat Islam, di Mesir yang menjatuhkan kerajaan Islam, Dr. Mursi orang Islam. Dekat sekali dengan kita, Rohingya yang dibunuh, dirogoh tanpa belas kasihan umat Islam. Kenapa orang kafir berani? Kerana dia tahu dah umat Islam tak akan tuntut bela.
Kerana umat Islam akhir zaman ada penyakit yang paling bahaya, tuan-tuan. Nama penyakit ini ananiyah. Penyakit yang disebut sebagai penyakit ananiyah, penyakit keakuan. Penyakit apa, tuan-tuan? Keakuan. Asal aku selamat, mu nak apa padamu. Asal aku kaya, mu susah padamu. Asal aku selamat, aman, damai, mu kena bunuh ke, kena rogoh ke, kena apa nama, seksa ke, itu hak kamu, bukan hak aku. Ini penyakit ananiyah. Penyakit yang sangat diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyebut, man asbaha, barang siapa yang berpagi-pagi, bangun pagi, walam yahtamma bi amril muslimin, pagi dia bangun tu hidup, Allah beri nyawa baru hidup, seharian dia langsung tidak fikir hal ehwal umat Islam sekelilingnya, maka kata Nabi SAW, falaisa minhum, mereka bukan dari kalangan orang Islam. Maka tuan-tuan, hari ini dah berlaku apa yang Nabi sebut 1400 tahun dulu. Ini mukjizat Nabi SAW. Umat Islam ada penyakit ananiyah, duduk dalam jiwa, maka jadi lemah umat Islam. Tak macam umat dulu, tak macam orang-orang dulu, tuan-tuan sekalian. Lagu mana Islam mereka dalam erti sebenar kata Islam, dalam maksud sebenar al-Islam, yang ulama kata asal mari daripada kalimah at-taslim, menyerah diri sepenuhnya, keyakinan diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam, kalau kita nak cerita bab akidah, bab iman, bab tauhid, bab taslim, sempurnanya Islam, antaranya rujuklah, tengoklah balik semula kisah-kisah dulu, kisah-kisah mereka yang paling kuat imannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara yang boleh kita ambil, kalau dalam Quran dicerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi yang tinggi imannya, senantiasa minta ditinggikan imannya. Nabi-Nabi ni, tuan-tuan, manusia yang bersifat imannya yazid wala yanqus. Iman Nabi-Nabi ni dia bertambah, tak kurang. Iman kita manusia biasa yazid wa yanqus, kadang tambah, kadang kurang, kadang kuat, kadang lemah, kadang mari semangat nak mari surah, kadang lemah malah terus, kadang mari semangat nak mari dengar, kadang lemah tak mari terus. Tuan-tuan sekalian, ini iman manusia, iman manusia biasa. Iman malaikat la yazid wa la yanqus, tak tambah tak kurang, kerana dia kala dah, tuan-tuan, Allah jadikan dia taat pada Allah, tak buat maksiat pada Allah. Yang istimewa ni iman manusia, yazid kadang tambah, wa yanqus kadang kurang. Tuan-tuan, dalam keadaan iman Nabi-Nabi yazid wala yanqus, bertambah tak kurang, Nabi Ibrahim tetap minta tambah imannya, bimbang gugur iman. Ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada satu kisah dalam Quran, Allah cerita tentang Nabi Ibrahim minta tambah imannya, minta Allah tambah imannya. Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim kata pada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta, boleh tak tunjuk padaku, depan-depan mata aku, bagaimana kamu menghidupkan makhlukmu yang telah mati. Ini permintaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Allah kata, qala awalam tu'min, Ibrahim mudah beriman ke? Mudah beriman ke bahawa aku ni boleh menghidup dan boleh memati? Lalu kata Nabi Ibrahim, qala bala, aku beriman wahai Allah, walakin liyatma'inna qalbi, cuma nak tambah iman. Nampak tak? Nak tambah iman. Ini perihal iman, penting tuan-tuan sekalian. Nabi minta tambah. Lalu kata Allah Ta'ala, qala fakhus arba'atan minat tayr, wahai Ibrahim, ambil 4 ekor burung, ambil 4 ekor burung, fasurhunna thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a,
4 ekor burung ni sembelih, cicang. Siapa dak nampak rupa dah hak mana burung nombor 1, hak mana burung nombor 2, hak mana burung nombor 3, hak mana burung nombor 4. Sembelih, cicang, gaul biar dak nampak rupa dah. Tak tahu hak mana saya dah, gaul. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ambil hak gaul tadi, letak atas penjuru 4 bukit. Letak atas penjuru 4 bukit. Summa du'uhunna. Kemudian kata Allah, wahai Ibrahim, lepas mu letak atas penjuru bukit, panggil balik burung itu. Panggil balik burung itu. Lalu Nabi Ibrahim pun panggil. Ya'tinaka sa'ya, kata Allah. Burung itu dengan kuasa aku akan datang kepadamu dengan keadaan laju, bukan lambat, laju. Jadi asal semula jadi 4 burung. Nabi Ibrahim pun panggil. Memang sungguh tuan-tuan sekalian, 4 ekor burung yang dicincang itu jadi asal semula 4 ekor. Ini kuasa Allah. Lalu tenang, bertambahlah iman Nabi Ibrahim. Maka tuan-tuan nak tengok contoh lagu mana Islam yang sebenar, lagu mana sifat at-taslim. Kerana kata ulama, Nabi yang punya sifat maqamuhu maqamut taslim, tahap imannya tahap maqamut taslim, antara Nabi Ibrahim alaihi salam. Tak kala Namrud buat keputusan untuk lepa Nabi Ibrahim dalam api, penduduk Babylon mengumpul kayu api selama sebulan. Tuan-tuan sekalian, kayu api sebulan, nak bakar seorang je, kumpul kayu api sebulan. Sehingga disebut dalam kitab Qasasul Anbiya, disebut dalam kitab Qasasul Anbiya, penduduk Babylon ketika itu tidak mampu untuk lepa Nabi Ibrahim dalam jarak yang dekat kerana api besar api yang marak, kerana kayu api banyak, kumpul sebulan. Nak lepa ke dekat tak boleh. Akhir sekali buat lastik. Itulah sejarah lastik. Kalau kita duduk main lastik itu sejarah lastik. Namrud buat lastik untuk letak Nabi Ibrahim, terik ramai-ramai, piu lepas masuk dalam api. Akhir sekali masuklah Nabi Ibrahim dalam api yang besar, yang marak, hasil daripada kayu api yang dikumpul sebulan. Tuan-tuan bayang sendiri besar mana apinya. Bila masuk dalam api, berlaku kisah yang masyhur, dicerita oleh beberapa orang guru saya. Di Malaysia pun ada guru yang menceritakan kisah ini. Pergi ke Mesir, masa duduk di Mesir pun ada juga, antaranya Syekh Rifa'at Fauzi menceritakan kisah ini. Saat saya berjalan di Maktabah Darussalam, beli satu kitab Ahsanul Qasas min Qisasil Quran, min Qasasil Quran, sebaik-baik kisah daripada kisah Quran. Temu juga kisah yang diceritakan oleh banyak tok-tok guru ni, sama sutik. Ceritanya lagu mana? Saat Nabi Ibrahim dilempar dalam api, tuan-tuan sekalian, mari selalu cokoh malaikat Jibril. Ini tuan-tuan, Allah nak tunjuk, walillahi junudus samawati wal ard, bagi Allah itu tentera di langit dan di bumi, antaranya malaikat, tentera Allah Ta'ala. Sama seperti macam kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilempar, dihina, dicaci, dimaki, dilempar dengan batu saat berdakwah di Taif. Ketika itu yang mari juga malaikat Jibril.